Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat malam ini, sebelum kita ulas panjang lebar, saya direct to the point, memberikan tajuk kepada Anda untuk sama-sama kita bincangkan dalam ruangan komen. Saudara-saudara sekalian, isu hangat malam ini yang kita akan bincang ialah tiada unsur jenayah ditemukan atau ditemui pada Hakim Nazlan, artinya jangan dipertikai lagi hukuman mahkamah terhadap Najib. Saudara-saudara sekalian, persoalan yang dimainkan sentimen di media sosial gara-gara pendedahan Anwar Ibrahim sendiri ini, bahwa SPRM telah pun memberikan keputusan bahwa tidak berlaku sebarang unsur jenayah yang mengaitkan Hakim Nazlan dalam siasatan penuh yang telah dibuat hari ini. Ini bermakna jangan dipertikai lagi hukuman mahkamah terhadap Najib. Maka itu ada yang bertanya, adakah apabila Anwar Ibrahim menanya ataupun mengumumkan keputusan SPRM ini, maka ini akan menjentik hati Zahid Hamidi untuk bertindak luar dugaan? Mereka bertanya, tindakan luar dugaan ya Zahid Hamidi yang mungkin boleh dilakukan ialah tiba-tiba membuat U-turn dan menarik sokongan daripada Anwar Ibrahim, kerana memang tidak ada lagi harapan untuk Najib bagi menyalahkan Hakim Nazlan dalam kes SRC internasional ini. Tapi saya pada pandangan saya, ini yang kita nak bincang sama-sama, Anda boleh tulis dalam ruangan komen. Pada pendapat saya, kalau UMNO menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim kerana keputusan SPRM yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim ini, maka ini akan memberikan kerugian besar kepada UMNO dan mungkin akan menyebabkan UMNO hilang daripada radar politik Malaysia. Ada pemerhati politik dan penganalisis politik, juga pengkritik politik mengatakan bahawa hidup bangun UMNO BN sekarang ini ialah kerana apabila mereka memilih jalan yang tepat untuk bersama dengan Anwar Ibrahim dalam kerajaan perpaduan. Mereka kata kalau BN tidak menyertai kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim pada waktu dulu, pada November yang lepas, BN dan UMNO mungkin akan sudah terkubur selamanya kalau mereka jadi pembangkang. Tapi kalau mereka menjadi kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional, ada yang mengatakan bahawa tidak akan menjadi percaturan itu. Kerana kita sudah lihat, dalam Kerajaan Perikatan Nasional, BN sudah pernah bekerjasama dengan mereka semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Anda masih ingat itu? Dan yang memecat, yang menyebabkan Muhyiddin Yassin letak jawatan ialah Barisan Nasional UMNO. Apabila Barisan Nasional UMNO menarik sokongan daripada Muhyiddin Yassin, maka secara otomatiknya Muhyiddin kehilangan sokongan di Parlimen dan terpaksa letak jawatan. Dan seterusnya pada waktu itu yang menggantikan ialah Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri pun sama. Konfliknya amat besar. Lebih banyak konflik diselesaikan. Lebih banyak masa menyelesaikan konflik berbanding untuk mentadbir negara. Kita lihat itu sebagai satu kerugian, masa yang dibuang begitu saja, tidak memberi manfaat kepada rakyat. Saudara, ini masanya untuk Anda menulis dalam ruangan komen. Adakah Anda juga sependapat dengan saya bahawa UMNO akan rugi, BN akan rugi kalau menarik sokongan daripada Anwar Ibrahim? Dan menurut Sabudin Hussein dalam tulisan tajuk ulasan dia ialah apabila tiada unsur jenayah ditemui pada Hakim Nazlan melalui siasatan SPRM, jangan lagi dipertikaikan hukuman mahkamah terhadap Najib. Adakah Anda juga bersetuju tentang hal itu? Ini bermaksud Najib memang perlu berada dalam penjara sekurang-kurangnya 2/3 daripada hukuman yang beliau terima. Dan menuntut untuk beliau dilepaskan pada waktu terdekat ini adalah tidak relevan sama sekali. Memandangkan Najib Tun Razak belum setahun pun berada dalam penjara. Bagaimana untuk dapat memberikan pengajaran kalau belum sampai setahun pun? Selain daripada itu, kita takut nanti ianya akan menjadi duluan ataupun ikutan kepada kes-kes yang akan datang. Di samping itu, Anda pasti masih ingat, Najib masih mempunyai beberapa kes
menerbitkan 1MDB yang masih dibicarakan di mahkamah. Bagaimana Najib mau dilepaskan kalau dia masih ada kes yang lain? Kalau dia dilepaskan untuk SRC internasional, apa pula akan jadi dengan 3 lagi ataupun 2 lagi kes melibatkan 1MDB? Adakah ia juga akan tiba-tiba dihapuskan? Adakah ia akan tiba-tiba akan ditarik balik? Ataupun kalau dia bersalah lagi, adakah dia akan dapat lagi pengampunan berkali-kali? Itu penganalisis politik fikirkan. Kedudukan Hakim Nazlan Ghazali yang dipertikaikan selama ini berikutan keputusannya menjatuhkan hukuman terhadap Najib Razak terjawab sudah akhirnya. Dalam jawapan di Dewan Negara, Anwar Ibrahim berkata, SPRM tidak menemui sebarang unsur kesalahan jenayah dalam siasatannya terhadap Hakim Nazlan itu. Perdana Menteri memberitahu Dewan Negara, SPRM melakukan siasatan menyeluruh terhadap dakwaan Nazlan, mempunyai konflik kepentingan ketika mempengerusikan perbicaraan kes SRC internasional membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Kata Anwar Ibrahim, SPRM mendapati tiada sebarang kesalahan jenayah dilakukan. Perkara ini telah diluluskan oleh Jabatan Peguam Negara AGC, kata Anwar. Tambah beliau lagi, dakwaan Nazlan melanggar kod etika hakim juga bukan satu isu kerana Mahkamah Persekutuan sudah membuat keputusan mengenai perkara itu. Sebelum ini, dalam satu surat kepada Peguam Najib pada Mac lalu, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said berkata, SPRM merumuskan bahawa hakim itu melanggar kod etika hakim dan ada konflik kepentingan ketika mempengerusikan perbicaraan kes SRC. Katanya ini berdasarkan laporan penemuan SPRM bertarikh 20 Februari yang dipanjangkan kepada beliau oleh agensi itu. Pada 24 Februari, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa siasatan SPRM terhadap Nazlan dilakukan tanpa mengikut protokol. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat yang mempengerusikan sidang 7 hakim berkata demikian dalam saman 3 peguam untuk mencabar siasatan SPRM terhadap Hakim Mahkamah Rayuan itu berhubung dakwaan RM1 juta yang tidak dapat dijelaskan dalam akaunnya. Pada 28 Julai 2020, Nazlan mensabitkan kesalahan Najib atas tuduhan salah guna kuasa pengubahan wang haram dan pecah amanah jenayah lebih 42 juta ringgit dalam akaun bekas Perdana Menteri itu. Dia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta. Rayuannya kepada Mahkamah Rayuan ditolak pada 8 Disember 2021. Najib memulakan hukuman penjara pada 23 Oktober tahun lepas sejurus selepas Mahkamah Persekutuan mekal sambitan dan hukuman asal. Dengan jawapan ini bermakna jangan ada sesiapa lagi mempertikai, meragui atau mengungkit-ungkit keputusan Hakim Nazlan terhadap Najib itu. Tutup kes dan terima sajalah ketetapan mahkamah itu dengan penuh keredaan kerana segala keputusan yang telah dibuat adalah berdasarkan bukti serta saksi yang dikemukakan serta diri Hakim Nazlan yang disahkan tidak tercemar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, apa yang didedahkan oleh Anwar Ibrahim pada petang ini pasti akan menjentik hati Zahid Hamidi, UMNO dan Barisan Nasional. Selain daripada itu, ini akan menunjukkan bahawa apa yang disangka atau apa tuduhan orang terhadap Anwar Ibrahim semuanya fitnah belaka dan semuanya adalah pembohongan semata-mata. Hari ini Anwar Ibrahim menyatakan kes Hakim Nazlan, iaitu hakim yang telah menjatuhkan hukuman penjara terhadap Najib Tun Razak berkaitan dengan SRC internasional sebanyak 42 juta, dikatakan bahawa siasatan SPRM tak jumpa unsur jenayah, kata Perdana Menteri. Kalau anda fikir Anwar Ibrahim mungkin akan membantu Barisan Nasional dan UMNO, ini satu bukti bahawa Anwar Ibrahim tidak mencampuri apa-apa urusan berkaitan Najib Razak dan juga Barisan Nasional UMNO. Ini apabila Anwar Ibrahim menyatakan sendiri, mengakui sendiri atau mengumumkan sendiri kes Hakim Nazlan, siasatan SPRM tak jumpa unsur jenayah.
Anwar Ibrahim mendakwa dakwaan Nazlan Ghazali melanggar kod etika hakim juga bukan satu isu kerana Mahkamah Persekutuan sudah membuat keputusan mengenai perkara itu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak menemui sebarang unsur kesalahan jenayah dalam siasatannya terhadap Hakim Nazlan Ghazali, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini satu pengumuman yang kita tunggu-tunggu daripada SPRM. Nampaknya sudah tidak ada harapan lagi untuk Najib menggunakan mana-mana saluran untuk mempersalahkan atau untuk menjadikan Hakim Nazlan sebagai bahan untuk beliau mendapatkan simpati ataupun untuk mahu membongkar atau membuka sekali lagi kes beliau. Apabila SPRM telah pun mengesahkan tidak menemui sebarang unsur kesalahan jenayah dalam siasatannya terhadap Hakim Nazlan Ghazali, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Anwar memberitahu Dewan Negara SPRM melakukan siasatan menyeluruh terhadap dakwaan Nazlan mempunyai konflik kepentingan ketika mempengerusikan perbicaraan kes SRC Internasional membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. SPRM mendapati tiada sebarang kesalahan jenayah dilakukan, kata Perdana Menteri. Tambah Anwar, dakwaan Nazlan melanggar kod etika hakim juga bukan satu isu, kata Anwar Ibrahim, kerana Mahkamah Persekutuan sudah membuat keputusan mengenai perkara itu. Sebelum ini, dalam satu surat kepada Peguam Najib pada Mac lalu, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Uthman Said berkata, SPRM merumuskan bahawa hakim itu melanggar kod etika hakim dan ada konflik kepentingan ketika mempengerusikan perbicaraan kes SRC. Katanya ini berdasarkan laporan penemuan SPRM bertarikh 20 Februari yang dipanjangkan kepada beliau oleh agensi itu. Pada 24 Februari, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa siasatan SPRM terhadap Nazlan dilakukan tanpa mengikut protokol. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mempengerusikan sidang 7 hakim berkata demikian dalam saman 3 peguam untuk mencabar siasatan SPRM terhadap Hakim Mahkamah Rayuan itu berhubung dakwaan RM1 juta yang tidak dapat dijelaskan dalam akaunnya. Pada 28 Julai 2020, Nazlan mensabitkan kesalahan Najib atas tuduhan salah guna kuasa, penggubahan wang haram dan pecah amanah jenayah lebih RM42 juta dalam akaun bekas Perdana Menteri itu. Dia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Rayuannya kepada Mahkamah Rayuan ditolak pada 8 Disember 2021. Najib memulakan hukuman penjara pada 23 Ogos tahun lepas, sejurus lepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman asal. Saudara-saudara, ini pasti memberikan tamparan yang amat dahsyat kepada Zahid Hamidi dan UMNO. Menjadi persoalan ramai ialah apakah ada perubahan keputusan daripada Zahid Hamidi apabila Anwar Ibrahim mengumumkan kes Hakim Nazlan, siasatan SPRM tak jumpa unsur jenayah. Adakah tiba-tiba para pemimpin UMNO akan mendesak Zahid Hamidi untuk menarik sokongan daripada Anwar Kerajaan Perpaduan? Saya fikir kalau itu yang berlaku, ini akan memberikan kerugian semata-mata kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kerana walaupun Barisan Nasional UMNO menarik sokongan daripada Kerajaan Perpaduan, ini tidak akan memberikan apa-apa makna kepada mereka kerana Anwar Ibrahim tetap memiliki sokongan majoriti di Parlimen. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pengumuman sendiri daripada Anwar Ibrahim di Dewan Negara berkaitan status terkini Hakim Nazlan yang telah disiasat SPRM dan keputusannya sudah sah dan confirm. Siasatan SPRM tak jumpa unsur jenayah. Itu pengakuan dan pengumuman Anwar Ibrahim. Ikuti terus ulasan selepas ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Selamat petang, salam sejahtera. Isu baru-baru ini apabila LHDN menyerbu ataupun menggeledah rumah Hamzah Zainuddin, Ketua WIP Pembangkang. Ini menimbulkan pelbagai spekulasi sehingga kan mereka daripada Perikatan Nasional, pemimpin Perikatan Nasional mengatakan bahwa tindakan itu bersifat politik. Namun akhirnya LHDN tampil sendiri memberi jawaban, memberi penjelasan, pencerahan mengapa rumah Hamzah Zainuddin digeledah. Dituduh geledah rumah Hamzah Zainuddin atas motif politik. Ini penjelasan LHDN yang kita tunggu-tunggu seluruh rakyat Malaysia. Dan Anda harus share video ini supaya orang walaun semua orang yang cuma memutar belit berita ataupun cerita dapat dikalahkan dan dapat diperbetulkan pula untuk mereka yang sudah terpesong kebenaran. Kemarin media melaporkan pegawai LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, dipercayai menggeledah kediaman bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin di Damansara dan merampas beberapa fail termasuk dokumen pemilikan aset. Tindakan membabitkan Setiausaha Agung Bersatu dan Perikatan Nasional itu bagaimanapun mengundang kritikan pemimpin parti berkenaan, termasuk Presiden Bersatu yang juga pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Antara lain, siasatan oleh LHDN itu didakwa bermotif politik dan usaha terdesak kerajaan untuk merosakkan imej Perikatan Nasional menjelang pilihan raya negeri PRN yang akan dilangsungkan tidak lama lagi. Namun demikian, menjawab tuduhan berkenaan, LHDN hari ini menegaskan agensi itu melaksanakan tanggung jawab tanpa rasa takut dan pilih kasih, termasuk dalam tindakan penguatkuasaan dan siasatan berkait kes percukaian. Saudara-saudara sekalian, inilah agensi yang kita mau. Beginilah sikap agensi yang kita mau. Bagaimana dengan Anda? Sejak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kebebasan agensi-agensi penguatkuasa kita dapat lihat makin hari makin kuat. Makin hari makin bertindak lebih agresif, dinamik dan progresif. Agensi-agensi penguatkuasaan seperti LHDN, Immigration, dan yang paling penting lagi SPRM dan juga PDRM kini dilihat begitu bekerja dengan keras menyahut seruan Anwar Ibrahim membenteras kanser, penyakit yang boleh menyebabkan negara ini terus hancur. Oleh sebab itu Anwar Ibrahim kata kita harus bekerja sama untuk menumbangkan, menghapuskan, menghentikan perbuatan rasuah dan juga perbuatan yang boleh menyebabkan negara kita ini rosak. Ini sebabnya kita menyokong LHDN apabila LHDN menegaskan agensi itu melaksanakan tanggung jawab tanpa rasa takut dan pilih kasih. Sepatutnya semua PDRM, LHDN, Immigration, SPRM dan badan-badan agensi penguatkuasa yang lain sepatutnya dari dahulu sampai sekarang perlu melaksanakan tanggung jawab tanpa rasa takut dan pilih kasih, termasuk dalam tindakan penguatkuasaan dan siasatan berkait kes percukaian. Itu satu tindakan yang kita tunggu-tunggu. Diharapkan Hamzah Zainuddin benar-benar mengambil tindakan undang-undang supaya selain dapat membersihkan dirinya, ia juga dapat membawa kes itu di mahkamah. Tetapi harus diingat, jangan sampai Anda menjerat leher sendiri. Jangan sampai Hamzah Zainuddin menjerat leher sendiri sehingga apabila masuk ke mahkamah semua perkara pula dibongkar, semua perkara pula tiba-tiba didedahkan. Jangan sampai perkara yang tersembunyi terdedah pula di mahkamah gara-gara menyaman ataupun mengambil tindakan undang-undang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe, itu percuma. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Kejutan paling besar dalam dunia politik hari ini ialah adakah Khairi Jamaluddin sudah menyertai parti PKR ataupun adakah Khairi Jamaluddin telah pun menubuhkan parti baru dan bergabung di dalam kerajaan perpaduan.
Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe itu percuma, dan paling penting share video ini. Saudara-saudara sekalian, perbuatan Khairi Jamaluddin menyertai dan dijemput oleh Anwar Ibrahim, seterusnya hadir dalam satu perjumpaan ekonomi, membayangkan bahwa Khairi Jamaluddin adalah ibarat kepingan puzzle. Ini alasan mengapa Khairi Jamaluddin akan dan perlu menyertai Parti PKR selain menyertai gabungan Pakatan Harapan. Khairi ibarat kepingan puzzle yang akan melengkapkan PKR jika beliau memilih untuk menyertai parti itu. Apatah lagi, beberapa pemimpin kanan PKR seperti Rafizi Ramli dan Nurul Izzah Anwar adalah sahabat karibnya. Baru-baru ini bekas ahli parlimen Bangi dari DAP Ong Kian Ming turut mencadangkan Khairi menyertai DAP kerana parti itu ketiadaan calon Perdana Menteri. Penganalisis politik Universiti Malaya UM Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi mendedahkan ada dimaklumkan bahawa Khairi cuba memohon untuk menjadi ahli PKR, namun permohonannya ditolak. Khairi sudah melakukan kesilapan besar dalam kerja politiknya apabila mengkritik UMNO dan pemimpin parti itu ketika kempen pilihan raya umum ke-15. Ia bukan saja menyebabkan UMNO memecatnya, malah menjadi alasan beliau ditolak daripada menyertai PKR kerana mereka berpandangan jika Khairi boleh berbuat demikian pada UMNO, tidak mustahil tindakan itu akan dilakukan pada PKR pada masa akan datang, katanya. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia UTM Dr. Mazlan Ali juga melihat sukar untuk Khairi menyertai PKR kerana UMNO sebagai parti dalam kerajaan perpaduan pastinya tidak senang melihat parti pimpinan Anwar itu menyertai Khairi, menerima Khairi. UMNO pastinya tidak mahu mana-mana parti yang bekerja sama dengannya menerima mana-mana pemimpin yang dipecat daripada parti itu, kata laporan BH Online ini. Namun beliau juga sukar untuk menyertai Bersatu dan PAS kerana Khairi menolak agenda ultra perkauman dan agama, katanya. Situasi itu meletakkan Khairi bagai makan buah simalakama, ditelan mati emak, di luah mati bapa. Pemikiran dan corak politiknya juga dilihat lebih sesuai dengan perjuangan UMNO dan PKR, tetapi ditolak manakala menyertai Bersatu dan PAS pula. Bererti beliau perlu menggadaikan ideologi politiknya kerana perlu merangkul agenda politik konservatif kaum dan agama. Pilihan terbaik untuk Khairi adalah UMNO dan PKR, namun impian menyertai kedua-dua parti itu tidak akan terlaksana selagi mana Anwar masih memimpin sebagai Perdana Menteri dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kekal sebagai Presiden UMNO. Justru Khairi wajar berehat daripada terbabit dalam mana-mana parti politik untuk beberapa tahun, sehinggalah Anwar tidak lagi mengemudi kerajaan dan PKR, manakala Ahmad Zahid tidak lagi mengepelai UMNO. Khairi masih boleh aktif menyuarakan pandangan dan kritikan terhadap kerajaan atau pembangkang, namun beliau perlu bersabar jika mahu memperbetulkan semula trajektori kerjaya politiknya. Awang Azman turut berpandangan begitu. Selagi Anwar kekal sebagai Perdana Menteri dan pemimpin UMNO yang ada sekarang masih kekal, susah untuk Khairi menyertai PKR atau kembali kepada UMNO, katanya lagi. Namun, jika beliau berkeras mahu kembali segera dalam kancah politik bagi mengelak jenama KJ hilang tarikannya, maka Perikatan Nasional khususnya Bersatu wajar menjadi pilihan terakhir Khairi, dan beliau perlulah menjadikan naratif kaum dan agama sebagai agenda politiknya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini.